dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya manusia itu perlu untuk melakukan amalan yang ikhlas. Inna Allah la yataqabbal, Allah tidak akan terima sebuah amalan kecuali kana ikhlas, mukhlisan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, inginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita berdiri di dalam keadaan keikhlasan yang ada pada hati-hati orang-orang yang jujur kepada Allah. Selagi mana ada hati orang yang ikhlas kepada Allah, selagi itu Allah akan selamatkan kita. Selagi itu Allah akan jaga kita. Selagi itu Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi kita. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam memberitahu dalam sebuah hadis yang sahih, innama tansurun, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya kalian mendapat kemenangan, kalian mendapat penjagaan, kalian mendapat perlindungan adalah bidu'afaikum, kata Nabi SAW, adalah disebabkan kewujudannya orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang bidakwatihim wa salatihim, kata Nabi, kerana doa mereka, kerana salat mereka. Orang-orang seumpama ini, kata baginda Rasulullah SAW, wa ikhlasihim, dan kerana keikhlasan mereka. Orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, orang-orang yang mungkin kita pandang hina, tetapi mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempunyai keikhlasan di dalam hati, mereka mempunyai kejujuran di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rubba ash'ath aghbar, boleh jadi seorang yang boleh jadi bajunya tak terurus, pakaiannya tak terurus, rambutnya tak terurus, madfu'un bil abwab, dihalau daripada pintu. Kalau ada majlis tak akan diundang, akan dipanggil orang-orang yang mungkin hebat-hebat sahaja. Nampak dia ni macam miskin, tak berpakaian tak betul dan sebagainya, dihalau. Akan tetapi lau agsama 'ala Allahi la abarrah, akan tetapi mereka kalau angkat tangan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan kabulkan doa mereka. Nabi SAW awal-awalnya duduk dengan siapa? Dengan du'afa, orang-orang yang nampak lemah, Hilal bin Rabah dan sebagainya. Sehingga datang orang-orang kufar Quraisy yang besar-besar ini, yang kaya dan sebagainya, berkata, Muhammad, kau pergilah jauh-jauh daripada orang-orang lemah ni semua. Orang-orang tak ada kedudukan ni semua, kau duduk dengan dia orang ni buat apa? Kalau kau jauh daripada mereka, nescaya kami akan mendekati kamu, kami akan dengar apa yang kau nak cakap. Tapi engkau duk pilih orang-orang yang lemah, nampak hina di sisi masyarakat, di sisi manusia. Itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum, bersabar wahai Muhammad, tetap engkau duduk dengan orang-orang yang inginkan Allah subhanahu wa ta'ala, inginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan malam inginkan, harapan mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum bil ghadaah wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum, jangan berpaling daripada mereka. Turid, apa yang kau keinginkan wahai manusia, jika berpaling daripada orang-orang yang inginkan Allah, inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena inginkan kemewahan dunia. Manusia syok, rasa seronok duduk dengan orang kaya, duduk dengan orang yang mempunyai wang dan harta, duduk dengan orang yang mempunyai kedudukan dan sebagainya, mereka rasa seronok. Tetapi nak duduk di dalam majlis ilmu, lah ini orang ketinggalan zaman, ini zaman dahulu punya. Buat apa kita nak duduk, nak rasa hebat dengan majlis ilmu, majlis zikir, sedangkan majlis zikir, majlis ilmu, Nabi SAW keluar daripada rumah berkata, aku nak duduk di dalam majlis ini karena apa? Majlis ini majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku melihat Allah sedang bangga kepada hamba, bangga terhadap hamba-hambanya yang duduk dalam majlis zikir di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, jangan kau pula taat kepada orang-orang apabila dah tak inginkan Allah, tak inginkan Rasulullah, tak ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang lalaikan dia. Bukan dia lagi dah lalai, kerana dia dah tak mahu kepada Allah, Allah lalaikan hati dia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, orang-orang yang hina ni, orang-orang yang dah lalai ni, kami dah lalaikan mereka, jangan kau taat kepada mereka, jangan engkau ikut mereka, jangan engkau duk kejar mereka. Wattaba'a hawah wa kana amruhu furta, mereka ini adalah orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, nak memenuhi hawa nafsunya, mengumpul harta untuk nak puaskan nafsu, mengumpul itu untuk puaskan nafsu, wal'iyadzubillah, keadaan mereka sia-sia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung kita.
apabila kita dapat berkumpul kerana Allah, apabila kita dapat berzikir kerana Allah, apabila kita dapat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan semua itu adalah merupakan sesuatu yang akan mendorong hati kita untuk ikhlas kepada Allah, yang akan mendorong hati kita untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak duduk dengan orang yang ikhlas, daripada mana akan datang keikhlasan? Apabila kita tidak duduk dengan orang-orang yang jujur, daripada mana akan datang kejujuran? Jika kita tidak duduk dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, tidak akan mengalir sifat-sifat yang mulia kepada kita. Apatah lagi jika kita duduk dengan orang-orang yang lalai, kita duduk dengan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta daripada buku sekalipun belum tentu akan mengalir sifat-sifat yang mulia kepada diri kita. Perlunya duduk dengan manusia. Dengan itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbilang kaum, berbilang bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Manusia nak mengenal orang kaya, nak mengenal si fulan, nak mengenal si itu, nak mengenal si ini. Masing-masing nak dikenal. Semua ada berkaitan dengan mengenal. Allah dah beritahu dah, wahai manusia, kami cipta memang saling nak berkenalan. Salah satu bisnes paling besar sekarang, syarikat-syarikat online dilakukan apa? Untuk mengenal, untuk saling mengenal, Facebook lah dan sebagainya, untuk saling nak mengenal, nak mencari tahu, nak busybody dan sebagainya. Tetapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahu tujuan kita saling mengenal, tujuan kita nak saling mengenal, nak mengetahui satu sama lain, tujuannya untuk apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bangga berapa banyak kawan kita ada, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkenal dan perkenalan kita itu tidak menjadi sebab menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, maka tidak ada manfaat. Tak perlu kita nak bangga berapa banyak ribu kawan kita ada, teman kita ada dan sebagainya. Satu kawan yang menjadi sebab meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah lebih mulia daripada 1000 kawan, lebih mulia daripada 100,000 kawan. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berkenalan. Dan majlis seumpama ini adalah merupakan salah satu tempat kita berkenal kerana Allah Subhanahu wa taala.